بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Najih, daripada Abi Nujayd, Imran bin Husayn Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma, kata dia, anna imra'atan min Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina, faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعله، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Imran bin Husayn Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma. Kata dia, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang perempuan daripada suku Juhaynah. Pada satu hari dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ni jumpa Nabi dalam keadaan dia sedang mengandung kerana zina. Berlaku zaman Nabi. Satu orang perempuan daripada Bani Juhaynah, dia berzina, dan akibat daripada zina itu dia mengandung. Bila dia mengandung, dia jadi takut dengan dosa yang dia dah telanjur buat. Dia ambil keputusan nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi, perempuan ni kata, ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Perempuan yang mengandung kerana zina ni, bila dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni telah buat satu benda yang melanggar hukum hudud, maka jatuhkanlah hukuman ke atas aku. Dia kata. Ni tuan-tuan, manusia ni apabila iman penuh dalam diri dia,
Dia tak takut kepada benda lain, melainkan hak dia paling takut ialah Allah. Masa dia berzina, dia tak beriman dengan Allah. Lepas dia dah berzina, dia jadi orang yang beriman kepada Allah. Maka kerana iman yang ada dalam diri dia, dia buat keputusan dia nak jumpa Nabi, biar kesalahan yang dia buat ni dihukum masa atas dunia, mudah-mudahan akhirat esok dia tak kena. Maka dia jumpa Nabi, depan Nabi dia terang-terang mengaku, dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan. Ya Rasulullah, aku dah buat satu kesalahan, yang kesalahan ini sabit dengan hukum hudud. Fa'aqimhu alayya, maka dirikanlah hukum ke atas aku. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar pengakuan dia ni, Nabi panggil bapa dia. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar pengakuan perempuan ni, tuan-tuan, kesalahan zina ni dia boleh sabit dengan 3 cara. Yang pertama, dia kata bil iqrar, dengan iqrar, pengakuan. Dia main mengaku, dia kata saya berzina, sabit. Tak payah bercara dah. Dia mengaku dia berzina, sabit kesalahan. Yang kedua, zina sabit melalui qarinah, melalui satu clue, satu petunjuk, iaitu dia mengandung sedangkan dia tak pernah kahwin. Maka mengandung itu menjadi qarinah, dia menjadi satu bukti bahawa dia berzina, sabit kesalahan. Dan yang ketiga, sabit melalui saksi, 4 orang yang melihat kejadian zina itu dengan mata mereka sendiri. Maka kes yang menimpa perempuan daripada Bani Juhainah ini, kes zina yang sabit melalui pengakuan diri. Bila dia main mengaku di depan Nabi SAW, Nabi tak payah panggil dah siapa saksi yang melihat benda ni. Nabi SAW tak payah selidik apa dah. Dia main mengaku kata dia berzina, maka sabit kesalahan dia. Setelah didapati dia satu orang yang waras. Maka Nabi panggil bapa perempuan ni. Faqala Nabi SAW. Nabi kata dekat pak perempuan ni. Nabi kata, ahsin ilaiha. Fa'iza wada'at fa'atini biha. Nabi kata dekat pak budak perempuan ni, Nabi kata ahsin ilaiha. Dalam tempoh dia mengandung ni, kamu jaga dia elok-elok. Tuan-tuan tengok Islam. Satu orang perempuan yang buat satu kesalahan yang melibatkan hukum hudud. Hukum hudud ni manusia tak boleh bagi ampun. Kerana hudud hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya bertanggungjawab laksana aja. Walaupun begitu, dalam nak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ni, Allah suruh buat baik-baik. Maka Nabi SAW bila perempuan ni main mengaku depan Nabi kata dia berzina, Nabi kata dekat pak perempuan ni, Nabi kata ahsin ilaiha. Kamu tak usah pukul dia, kamu tak usah balun dia, kamu tak usah dera dia, kamu tak usah halau dia keluar daripada rumah. Sebaliknya, ahsin ilaiha, kamu buat baik kepada dia, kamu layan dia elok-elok. Dalam tempoh masa dia mengandung ni, kamu layan dia elok-elok. Fa iza wada'at fa'tini biha. Bila dia dah bersalin esok ni, buat mai ke aku. Nabi kata. Fa'ala. Kata hadis ni, bapa budak perempuan ni pun turut. Macam yang Nabi mau, macam yang Nabi suruh, macam yang Nabi perintah. Dia pun balik anak dia ke rumah, dia jaga anak dia elok-elok, bagi makan minum, jaga elok-elok dan sebagainya, sampailah hari anak dia bersalin. Dalam satu riwayat lain kata lepas bersalin buat mai ke Nabi, Nabi suruh balik pergi menyusu anak dulu dan sebagainya. Bila semua dah buat elok, fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka buat mai kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan kepada sahabat-sahabat dia supaya dilaksanakan hukum hudud ke atas perempuan ini. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Oleh kerana perempuan ni satu orang perempuan yang sudah pun berumah tangga, maka dia akan dijatuhkan hukum rejam dengan batu sampai mati.
Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Nabi perintahkan supaya baju hak dia pakai ni perkemas elok-elok. Tuan-tuan tengok, Islam memelihara aurat walaupun orang yang bersalah yang nak menjalani hukum mati. Rejam ni rejam sampai mati. Walaupun orang yang bersalah yang akan menjalani hukum mati, Nabi SAW pelihara aurat dia. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Maka diperkemas elok pakaian yang dipakai oleh perempuan yang nak dijatuhkan hukum rejam ini. Summa amara biha. Kemudian Nabi perintah supaya hukum rejam dijalankan. Farujimat. Maka direjam dia ni sampai mati. Summa salla 'alaiha. Lepas dia mati, mayat dia pun disempurnakan dan Nabi SAW sembahyangkan mayat budak perempuan ini. Nabi sembahyang mayat dia. Bila Nabi SAW sembahyang mayat perempuan yang mati kerana hukum rejam atas kesalahan berzina ini, faqala lahu Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab tak faham, maka dia tanya Nabi. Sayyidina Umar kata, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kamu sembahyang mayat dia sedangkan dia ni buat dosa besar, dia berzina. Orang yang buat salah besar, orang yang buat dosa besar, orang yang berzina, orang yang dijatuhkan hukum kerana zina, dia ni tak patut kita sembahyang mayat dia. Dia orang berdosa. Sayyidina Umar Al-Khattab berpendirian, orang salah tidak patut disembahyangkan mayat dia. Faqala Nabi SAW. Nabi jawab dekat Sayyidina Umar yang panas. Nabi kata, laqad tabat taubah. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Nabi SAW kata, aku nak beritahu dekat kamu wahai Umar, budak perempuan ni sungguh dia berzina. Zina itu dosa besar. Tapi dia adalah satu orang manusia yang buat salah kemudian tabat taubatan. Dia bertaubat dengan taubat hak sungguh-sungguh. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Nabi kata, kalaulah sekiranya dibahagi-bahagikan kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada dia kerana dia bertaubat sungguh-sungguh ni, lawasi'athum, pasti cukup kepada 70 orang penduduk Madinah. Orang Madinah ni orang baik, tuan-tuan. Itu sebab penduduk Madinah satu masa dulu dijadikan sumber rujukan. Apa orang Madinah buat, orang akan buat. Kerana orang Madinah ni orang yang baik-baik. Nabi SAW kata, budak ni sungguh dia ada buat dosa besar, dia berzina, tapi dia bertaubat. Dia satu orang yang cukup baik. Kerana taubat dia, Allah limpahkan kebaikan dekat dia. Kebaikan tu kalau kita ambil, kita bahagi-bahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, cukup kebajikan itu untuk diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah. Nabi kata, wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Nabi kata, pernahkah kamu melihat orang yang sanggup derma nyawa untuk dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala? Nabi tanya Sayyidina Umar, Umar, aku nak tanya kamu, kamu pernahkah jumpa satu orang manusia sanggup hilang nyawa kerana nak cari keredaan Allah? Dia buat satu dosa, dia sanggup dia dijatuhkan hukum rejam sampai mati dengan syarat bila mati Allah redha dia. Kamu boleh dapat orang macam ni? Kalau dapat, awak mai tunjuk ke aku, Nabi kata. Umar Al-Khattab pun diam terus bila Nabi kata macam tu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa tak ada manusia tak buat dosa. Semua orang buat dosa. Tapi orang yang paling baik ialah orang yang apabila dia buat dosa, dia sedang bahawa dia berdosa, dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Ini orang paling baik. Bukti dia, perempuan yang melakukan dosa besar ni dan dia sedang dia berdosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tebus kesalahan yang dia buat dengan hukum di atas dunia.
Nabi SAW puji perempuan ni. Nabi kata dekat Sina Umar, kamu boleh cari satu orang yang boleh buat macam perempuan ni, satu orang yang sanggup hilang nyawa kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang macam ni wajar kita tunjuk, kita muliakan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayuslim fayustashhad atau kama qala muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala berasa senang kepada dua orang laki-laki. Yang kedua-dua laki-laki ini saling bunuh-membunuh di antara satu sama lain. Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala suka, Allah tergelak. Itu maksudnya yadhak. Yadhak ni maksudnya ketawa, gelak. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala nak tergelak kepada dua orang laki-laki. Yang kedua-dua ni yaqtulu ahaduhumal akhar. Di antara dua ni nak saling berbunuh di antara satu sama lain. A nak bunuh B, B nak bunuh A. Yang akhirnya dia kata yadkhulanil jannah, dua-dua masuk surga. A dengan B bergaduh. A mempunyai niat nak bunuh B, B ada niat nak bunuh A. Yang akhirnya dua-dua ni berlaku, A berjaya bunuh B, tapi akhirnya A dengan B dua-dua masuk syurga. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal. Dia kata hak seorang ni dia turun untuk nak perang jihad pada jalan Allah. Turun nak perang jihad maksudnya turun dengan niat nak bunuh musuh. Musuh nak lawan dengan dia pun niat nak bunuh dia. Ini keadaannya. Hak seorang ni turun dalam perang jihad, turun dengan niat nak bunuh musuh. Fayuqtal, tiba-tiba dia terbunuh di dalam perang tu, maka dia mati syahid. Masuk syurga lah. Musuh hak kafir hak bunuh dia tu, musuh nu pula kata Nabi SAW, summa yatubullahu 'alal qatil. Dia lepas itu bertaubat kepada Allah. Masa dia bunuh orang Islam ni, masa dia bunuh tu dia kafir. Tak lama selepas itu dia menyesal atas kekafiran dia, dia dapat petunjuk Allah, dia masuk Islam. Fayuslim, maka dia masuk Islam. Fayustashhad, lepas tu dia turun pula dalam medan perang dan dia mati syahid. Akhirnya dia juga masuk surga. Hak mula tadi pun masuk surga, okeylah, pasal dia turun berperang bagi pihak Islam dan dia mati syahid. Yang tu okey. Ni hak bunuh dia ni, masa bunuh tu dia kafir lagi. Tapi selepas perang tu tak macam mana petunjuk Tuhan mai dekat dia. Dia masuk Islam dan lepas dia jadi orang Islam, dia pula pergi berperang untuk memihak kepada Islam dan dia pula mati syahid dalam perang tu. Dia ni yang tadinya jadi pembunuh kepada orang Islam, kemudiannya juga mati syahid bagi pihak Islam. Dia pun kemudiannya masuk syurga. Nabi SAW kata Allah tergelak kepada kih ni. Maksud hadis ni ialah tuan-tuan, manusia hari ni kalau kita tengok dia jahat, tak mesti dia jahat sampai bila-bila. Tak mesti. Kita tak boleh terburu-buru dalam menghukum orang. Tak boleh. Hari ni kita nampak dia jahat, tahkan minggu depan dia berubah jadi baik, lebih baik pada kita. Hari ni kita nampak dia kafir, tahkan bulan depan Allah bagi petunjuk dekat dia, dia jadi orang Islam, dia menjadi satu orang Islam yang lebih baik daripada kita. Jadi apa pun reserve sikit. Marah atas perbuatan dia lah ni, tapi bukan kita benci batang tubuh dia. Kita marah atas perbuatan dia lah ni kerana dia suka duk buat bagi rosak Islam. Kita marah perbuatan dia, tapi reserve.
Jangan sampai membenci batang tubuh dia. Kerana tak ada mustahil ke depan esok Allah bagi petunjuk pada dia. Dan kita tak boleh juah dalam merasa Islam kita baik kerana kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam menganjurkan kita supaya berbaik sangka. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita dan kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Jilid 16 muka surat 206. Muka surat 206. Masuk satu bab baru, kata dia bab majaa fi samti. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan diam daripada berkata-kata. Nah, ini pada malam ni kita nak tengok satu tajuk yang semua kita susah nak buat. Susah. Nak jadikan diri kita ni satu orang yang tak banyak bercakap ni susah. Sebab bercakap ni syok. Maka susah nak jadi diam, susah. Bercakap ni syok. Duduk saja-saja ni tak boleh, dia gaduh nak cakap. Sedangkan Islam kata baik kalau sekiranya kita boleh kontrol diri, jangan cakap banyak sangat. Ketahuilah saudaraku, memberi taufik akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok tuan-tuan. Syekh Idris Al-Marbawi, ulama besar yang karang kitab ni, cukup merendah diri. Dia mula bab ni, dia kata apa? Dia kata mudah-mudahan memberi taufik akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dekat kita semua. Dia kata bukan dekat kamu aja, bahkan dekat dia sendiri. Minta Allah bagi petunjuk dekat dia. Sesungguhnya bahaya lidah ni amat besar, dia kata. Tengok, nampak tak? Dia nak tulis bab ni pun dia takut. Pasal apa? Pasal masing-masing kita ada lidah belaka. Lidah bukan kena teks kalau bercakap. Tak ada cukai. Bercakap ni tak ada cukai. Kita naik kereta, kita naik motor atas jalan, kena road tax. Bercakap bukan ada teks. Tak ada teks. Boleh bercakap, tak kena cukai. Maka manusia boleh bercakap suka hati. Dia nak kata kat siapa, dia nak hina siapa, dia nak fitnah siapa, dia nak reka cerita dekat siapa, dia nak musnahkan hidup siapa-siapa, dia nak mengaibkan siapa-siapa, dia nak menjatuhkan maruah siapa-siapa, dia boleh buat. Pasal apa? Pasal dia nak kata apa pun dia tak kena bayar cukai. Cuma di hari akhirat esok dia kena tanggungjawab apa yang dia bercakap masa atas dunia. Oleh kerana benda yang nak tanggungjawab tu lambat lagi, maka manusia tak heran lah ni. Lambat lagi. Manusia tak heran lah ni. Maka Tok Guru yang menulis kitab ni awal-awal dia kata, mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah tolong kita supaya kita boleh selamat daripada bahaya lidah. Maka tiada jalan untuk lepas daripada bahaya itu, dia kata. Susahlah. Dia kata nak lepas daripada bercakap ni cukup susahlah. Pasal manusia kok mana pun nak bercakap. Dia kata melainkan dengan diam daripada berkata-kata apa-apa yang tidak baik dan yang ada ditegah oleh syarak. Nak selamat ni jaga. Jangan sampai kita pergi bercakap benda yang Tuhan larang. Jangan sampai kita pergi bercakap lucah. Jangan sampai kita pergi telajak maki hamun orang yang tak sepatutnya. Jangan sampai kita sampai piduk telajak menjatuhkan maruah kehormatan dan mencederakan aib, membuka aib orang dan sebagainya. Kalau boleh jaga tu, selamat, dia kata. Maka kerana itulah diam itu dipuji oleh syarak, dia kata. Orang hak korang bercakap ni syarak suka, dia kata. Kita tak suka. Dah. Kita kalau kita pergi rumah orang, kalau tu dia buat sengap, dia tak apa nak cakap dengan kita kan. Kita takut tak pergi dalam rumah dia ni. Nampak tak kenal kat kita. Kita pergi hukum macam tu. Kan? Kalau kita ada anak seorang berat mulut, kita susah hati betul. Berat mulut, tak bercakap. Kita tanya dia 15 patah, dia jawab sepatah. Kita kata macam mana abang masuk sekolah hari ni? Okey. Banyak tu dia jawab. Kita ingat dia nak cerita lah hari ni budak macam mana ke, dia baru masuk kena bully dengan senior ke. Senang.
Macam mana abang masuk sekolah hari ni? Okey ke sekolah tu? Okey. Kita susah hati. Kita cikgu semua masuk mengajar dah hari ni. Kita tanya anak kita. Masuk. Sepatah. Dia pilih jawapan keyword aja. Keyword aja dia bagi kat kita. Dia kata kawan sekelas macam mana? Laki-laki dengan perempuan hak mana ramai? Perempuan. Dia tak ada nak cerita panjang-panjang, nak rendang cakap, tak ada. Kita bila dapat anak macam ni kita susah hati. Duk sembang dengan bini kita kata apa nak jadi budak ni itu, nak minta kerja interview mampu tak lulus. Kita duk baca dia nak interview kerja itu ni. Kan? Padahal dia selamat. Orang hari ni ditakdirkan Allah dapat anak cacat seorang. Allahu akbar. Susah hatilah, tak tahu nak abang. Anak cacat seorang. Macam manalah esok kita mati dulu, kata kat bini ni. Esok kita mati dulu, anak ni siapa lah nak jaga. Boleh harapkan abang-abang dia, kak dia nak jaga dia. Dik-beradik ada ke sanggup nak jaga dia. Kita duk susah hati. Walhal orang yang dilahirkan cacat ni, lebih-lebih lagi cacat mental, dia ni ahli syurga. Dia ahli syurga. Dia tidak mukallaf, dia tidak ditaklifkan dengan apa-apa hukum kerana dia cacat mental. Semai tak gaduh, tak semayang pun tak berdosa. Dia lahir semata-mata untuk esok nak jadi ahli syurga. Betul dia tu. Sebenarnya dia tu betul. Tapi kita susah hati ke dia. Nampak tuan-tuan? Persepsi kita dengan pandangan Islam banyak tak sama. Maka Islam lagi sekali pada malam ni, Islam memuji orang yang korang cakap. Begitu. Dia kata dengan dipujinya, dengan dipecutnya ke atasnya, Islam galakkan supaya korang kan cakap. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah telah lalu dan lagi akan datang, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bih qala qul rabbi Allah summa istaqim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi radhiyallahu anhu. Kata dia telah berkata aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana minta seperkara yang aku mau pelihara diri aku dengan dia. Maka kata aku, ya Rasulullah, khabarkan kepada aku satu kerja yang boleh aku pelihara diri aku, dan supaya aku boleh berpegang dengan dia, dan supaya aku boleh amalkan dia. Ini seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Bagitahu dekat aku satu benda, yang benda ni aku boleh buat. Bagitahu satu benda kat aku. Kalau kau bagitahu dekat aku satu benda, aku tentu buat benda ni. Dia ni pergi jumpa Nabi, minta Nabi bagi petua dekat dia apa patut dia buat. Bila didengar oleh Nabi SAW akan tanya yang demikian itu, maka Nabi menjawab. Kata Nabi, kata olehmu, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah subhanahu wa ta'ala, dan tiada Tuhan melainkan dia. Kemudian tetap olehmu dan kekal olehmu atas yang demikian itu, dan beramallah kamu atas amal yang saleh serta amal yang sahih iman kamu, yang demikian itu selama-lamanya. Itu dia. Nabi kata kat dia, kalau kamu nak selamat, dua benda ni kamu buat. Apa dia? Nabi kata yang pertama, Rabbi Allah. Duk di mana pun kamu kata Tuhan aku Allah. Di mana pun kamu duduk, kamu kata Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Kalau kamu suruh aku buat benda yang Allah larang, aku tak buat. Pasal Tuhan aku Allah, aku kena ikut Tuhan. Kalau kamu paksa aku suruh berzina, aku sekali-kali tidak akan berzina. Pasal apa? Pasal zina dilarang oleh Allah. Tuhan aku Allah, Allah larang, aku tak buat. Yang tu satu. Summa istaqim.
Nabi kata yang kedua, kamu kena pastikan kamu istiqamah, kamu tetap atas apa yang kamu kata. Sampai bila-bila pun kamu kira Allah Subhanahu wa taala pegangan kamu. Macam tu Nabi kata. Bila sudah habis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, maka Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berkata lagi, qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya fa akhadha bilisani nafsi summa qala hadha. Maka kata aku, ya Rasulullah, apakah yang lebih ditakuti daripada barang yang Tuhan hamba takut ke atas hamba? Dah Nabi pesan dekat dia tadi ni, kamu kata Tuhan kamu Allah walau di mana kamu duduk, lepas tu kamu pasti kamu pegang sungguh-sungguh dengan kata tu. Dia tanya lagi Nabi, dia kata ya Rasulullah, apa benda yang kamu takut aku terbuat? Apa dia? Nabi SAW bila dengar akan kata Sufyan ini, maka ia pun menghulurkan akan lidahnya sendiri serta dipegangnya. Kemudian sabda Nabi, peliharalah olehmu akan ini lidah daripada bertutur dengan kejahatan dan dengan yang ditegah oleh syarak. Nabi tunjuk lidah dia. Nabi kata ni, hadza. Nabi kata ni benda ni. Kalau kamu betul-betul nak selamat, benda ni mau duk jaga. Jangan sampai kamu guna benda ni pergi duk buat benda yang Tuhan larang. Nabi kata macam tu dekat dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Kata dia, waqala Anas bin Malik qala sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, wa la yadkhulul jannah rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Bawa'i tu ada amzah tu, bawa'iquhu. Dan berkata seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi SAW, tidak betul iman seorang hamba itu sehingga betul hatinya. Nabi kata, satu orang tak boleh kata dia beriman selagi mana hati tak betul. Tuan-tuan, hati ni kena betul. Hati kena betul. Kita buat apa pun kena betul. Niat kerana Allah. Semua orang. Kalau nak jadi pemimpin pun kerana Allah. Bukan kerana nak glamour. Bukan kerana nak kuasa. Bukan kerana kita nak orang hormat kat kita. Bukan kerana apa-apa dak. Tapi kerana Allah. Kerana menjadi pemimpin itu amanah Allah. Maka kita nak jadi pemimpin kerana kita nak tadbir benda yang kita pimpin ini mengikut perintah Allah. Kerana Allah. Benda ni tak boleh cakap. Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Satu orang tu buat kerja kerana Allah ke kerana lain. Allah saja yang tahu. Kita pakai kepiah putih, kita pakai serban, kita simpan janggut sekalipun belum tentu hati kita betul. Allah saja yang tahu. Bukan kita kata orang pakai serban, orang taruh janggut ni tak betul. Tak. Tapi tak semestinya orang yang pasang serban, yang ada janggut ni betul. Tak semestinya. Allah yang tahu. Tidak semestinya orang yang tak pakai kepiah, yang tak ada janggut tu semua tak betul. Tak semestinya macam tu. Allah yang tahu. Apapun, siapapun, hati kena betul. Allah tahu. Ini cerita. Dalam agama, dia punya cerita macam tu. Itu sebab Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat luaran kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wan niyatikum. Tapi Allah tengok hati kamu dan niat kamu. Allah tengok kita, dia tahu kita zahir batin. Manusia tengok kita, dia nilai kita luar kita saja. Maka dengan kerana tu, dengan Allah tak boleh main-main. Maka dengan kerana tu, dengan Allah kita tak boleh buat nakai. Tak boleh. Dengan Allah tak boleh. Sebab Allah tahu kita sebenar siapa. Allah tahu. Kita punya true color, Allah tahu. Bini kita tak tahu, kawan baik kita tak tahu, jiran kita tak tahu.
Orang-orang yang duk kenal dengan kita, jumpa kita hari-hari tak tahu. Tapi Allah tahu. 10 kali kita habang ke orang kata kita ikhlas. Tapi kalau kita tak ikhlas, Allah tahu. Kita bercakaplah macam mana pun nak tarik orang supaya orang kata kita ni baik. Tapi kalau kita sebenarnya tak baik, Allah tahu. Kita boleh tipu semua orang, tapi kita tak mungkin nak menipu Allah. Allah Subhanahu wa taala kita tak boleh tipu. Hari ni kita boleh tipu semua orang. Di padang mahsyar esok, semua orang tahu kata selama ni kita tipu mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam hadis ni Nabi kata la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbu. Nabi SAW kata tidak betul iman seseorang hamba itu sehingga betul hatinya. Mengaku beriman banyak mana pun, kalau hati betul baru betul iman dia. Begitu. Dan tidak betul benak hati seseorang itu hingga betul benak lidahnya. Hati ni kita nak tahu hati orang tu betul tak betul, tengok mulut dia cakap betul tak betul. Kalau bercakap duk bohong, hati tak betul. Kalau cakap bohong, tak ada abang kata saya ni ikhlas, tak saya cakap. Mulut bohong, apa hak terbit di mulut, dia mai pada hati. Maka selagi mana bercakap tak betul, itu menunjukkan hati dia tak betul. Dan tiada masuk syurga oleh laki-laki yang tidak aman oleh jirannya daripada kejahatannya. Nabi SAW kata, satu orang tu tak akan boleh masuk syurga selagi mana jiran sebelah rumah duk jadi susah kerana jahat dia. Tak usah main masjid semayang tungin terbalik apa semua. Kalau balik di rumah, duk buka radio derai-derai, bumbang-bumbang sampai jiran sebelah rumah jadi tak boleh nak tenang kerana perangai dia. Tak usah. Selagi mana jiran sebelah rumah rasa terganggu kerana jahat dia. Kerana jahat dia, kalau kerana baik dia, jiran terganggu tak apa. Tiap-tiap kali nak keluar main masjid, Assalamualaikum, panggil jiran sebelah. Jom, malam ni ada mengaji. Kalau dia rasa terganggu kerana kita duk ajak dia main masjid, itu bukan kerana jahat kita dah. Yang tu kita bagus. Ni jahat ni. Saja. Buka motor, start rom, bagi kawan sebelah ni terganggu. Hari-hari dia buat macam tu. Jiran jadi sakit kerana jahat dia ni. Hak macam ni, duk rom motor pasal nak main masjid. Tak mau. Bukan setakat tak mau. Nabi SAW kata, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iquhu, tidak masuk syurga satu orang laki-laki yang jiran dia tidak aman daripada kejahatan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yaslama falyalzami samta. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sukakan dia oleh sejahtera dunia ini daripada kesakitan makhluk dan sejahtera akhirat daripada siksa Tuhan, maka hendaklah lazimkan dirinya diam daripada berkata-kata barang yang tidak dimaksudkan ada faedahnya. Nabi kata, siapa yang atas dunia ni nak selamat daripada makhluk, nak selamat daripada orang duk cemuh, duk kata macam-macam, dan nak selamat daripada siksa Tuhan di hari akhirat, dia punya rahsia dia satu aja. Tak usah cakap banyak. Jumpa orang senyum aja. Assalamualaikum. Cukup. Cerita panjang-panjang tak usah. Bila kita mati, tuan-tuan, automatik orang-orang yang kenal kita puji kita. Oh, dia kata baguslah dia ni, keramat hidup. Orang akan kata macam tu. Kalau main satu orang kata, mampu bila senang aku, senang dia ni tak ada. Ya pasal apa? Bodoh sengak sampai tak cakap dengan orang, dia ni kena pergi cek ada masalah. Perak road mau pergi cek dia ni. Apa nak pergi marah ke orang tak kata apa kat kita, kita nak marah apa kat dia. Kalau kita marah, kita ada benda tak kena.
Orang tu tak pernah kata apa kat kita, cerca kita tak pernah, fitnah kita tak pernah, aibkan kita tak pernah, maki hamun kita dak sekali-kali, kita nak pergi marah dia. Pasal apa? Tak ada pasal kita nak pergi marah orang yang tak pernah buat apa kat kita. Sebaliknya manusia ni automatik, kalau orang hak jenis baik ni mati, automatik dia akan bercakap. Dia kata apa? Baguslah, Allah yarham ni masa hidup bagus. Mai pula seorang dia kata, arwah ni payahlah nak cari orang macam dia. Semua orang automatik Allah campakkan ke dalam hati orang ramai, semua pakat puji manusia yang macam ni. Nabi SAW kata, kalau kamu nak selamat dunia dan akhirat, maka lazimkanlah diri kamu dengan dia. Dia kata, wa ruwiya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ra'a Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa huwa yamuddu lisanahu bi yadihi. فقال له ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أوردني الموارد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله تعالى اللسان على حدته. Dan diriwayatkan bahawasanya Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah melihat akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang menghulurkan lidahnya dengan tangannya. Maka kata Sayyidina Umar, kenapa engkau perbuat yang demikian itu ya Khalifah Rasulullah? Jawab Sayyidina Abu Bakar, telah membawa ia akan daku ke tempat yang celaka. Itu dia. Sayyidina Umar satu hari duduk berjalan-jalan, jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar duduk sorang-sorang, dia duduk pegang lidah dia. Dia jelai lidah dia, dia duduk pegang lidah dia. Sayyidina Umar lalu tengok apa hal dengan Sayyidina Abu Bakar ni. Duduk jelai lidah, duduk pegang lidah dia. Maka Sayyidina Umar pergi tegur Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, apa hal dengan kamu ni? Duduk jelai lidah, duduk pegang lidah ni, apa hal dengan kamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ni aku duk pegang ni lidah. Lidah ni telah membawa aku ke tempat celaka. Dia kata. Sayyidina Abu Bakar, dia kata ni, hak aku duk pegang ni lidah. Lidah ni dia punya pasal boleh jadi celaka ke aku. Dia kata. Bahwasanya Nabi SAW bersabda ia, tiada sesuatu daripada jasad dan daripada anggota melainkan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan lidah itu atas ketajamannya. Sayyidina Abu Bakar kata, aku teringat Nabi SAW. Nabi ada kata, Nabi kata semua anggota badan manusia, mata, telinga, hidung, kulit, tangan, kaki, semua duk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, duk mengadu tentang lidah yang tajam ni. Kita baca dah sebelum puasa itu kan. Hadis yang cerita kata, bila manusia ni bangkit pagi-pagi, apa jadi? Semua anggota badan ni duk mengadu dekat lidah. Minta, wahai lidah, tolonglah jangan duk buat pasal hari ni. Kalau kamu buat pasal, habis kami semua akan kena seksa dengan Tuhan. Kerana kamu hidup fitnah orang, satu badan kena masuk neraka. Tak ada pasal-pasal, kulit kena bakar, tangan kaki kena bakar, habis satu anggota badan kena bakar. Kerana kamu duk cakap benda tak betul, kami semua kena masuk neraka. Pagi-pagi bila bangun saja manusia daripada tidur, semua anggota badan mengadu, merayu kepada lidah, jangan duk bercakap benda tak elok hari ni. Ni pula hadis yang kita baca malam ni, semua anggota badan ni duk mengadu dekat Allah, mengadu kepada Allah supaya Allah pertimbangkan yang salah ni bukan depa, tapi yang salah ni lidah. Lidah ni yang tajam. Kerana lidah habis semua badan jadi binasa. Dan kerana pulut santan binasa. Bila orang ubah dia kata kerana pulut derian binasa, dia kata. Kalau makan pulut tak gaduh santan, dia kata pakai pulut derian tu jadilah. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Mulut kita hidup bercakap tak betul, orang hak kita duk cakap tak betul tu dengar, dia mai dia bagi kita sebiji saja ya sakit. Kerana mulut pipi sakit. Itu sakit atas dunia. Akhirat itu kena lagi sekali dengan Tuhan pula. Begitu.
yakni atas bisanya lidah itu dari sebab berkata ia perkataan yang ditegah syarak. Satu lagi hadis dia kata wa an Abdullah ibn Mas'ud annahu kana 'ala as-safa yulabbi wa yaqul ya lisan qul khairan taghnam waskut an syarr taslam min qabli an tandam. Faqila lahu ya Aba Abdirrahman ahadha syai'un taquluhu annahu syai'un sami'tahu? Faqala la bal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna aktsara khataaya ibn Adam fi lisani. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya adalah dia atas bukit Mekah yang bernama Bukit Safa. Hal keadaannya berteriak dan berkata, wahai lidah, kata olehmu akan kalam yang baik dan kalam yang berkebajikan, nescaya beruntung kamu. Dan diam engkau wahai lidah daripada bertutur yang jahat, nescaya sejahtera engkau dahulu daripada engkau menyesal. Bila didengar orang akan kata yang demikian itu, maka orang tanya kepada dia. Kata orang, hai Bapa Abdurrahman, adakah ini satu perkara, satu perkataan yang engkau katakan dia daripada rekaan diri kamu seorang diri, ataupun perkataan yang kamu dengar akan dia daripada siapa-siapa? Ini cerita ni. Cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kan Ibnu Mas'ud ni orang terkenal. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang cukup terkenal. Dia ni satu hari dia pergi naik atas Bukit Safa, tempat orang duduk sa'i Safa Marwah tu. Dia pergi naik atas Bukit Safa, dia duduk menjerit di atas Bukit Safa tu. Dia kata ya lisan qul khairan taghnam waskut an syarri taslam min qabli an tandam. Dia naik di atas bukit, dia duduk menjerit bagi orang dengar. Dia kata ya lisan, wahai lisan, qul khairan, cakaplah benda yang baik. Jadi macam orang kena histeria tu. Dia pergi naik atas bukit seorang-seorang dia menjerit. Dia kata, woi lidah, dia kata cakap benda baik-baik. Kalau kamu cakap benda baik, kamu juga yang dapat faedah, dapat untung. Waskut an syarr, dia kata sengar kalau tak ada benda nak bercakap. Kalau bercakap nak jadi jahat, dia kata lebih baik sengar. Taslam, kamu akan selamat min qabli an tandam, kalau tidak lepas ni kamu menyesal. Dia duduk cakap terah-terah atas bukit macam tu, duduk menyesal dengan lidah dia ni. Maka orang ni pasal apa? Hang duduk kata wahai lidah, kalau tak ada apa nak cakap lebih baik diam, kalau tidak esok menyesal. Ni hang duk cakap ni, hang reka sendiri ke ada siapa cakap kat hang benda macam ni? Jawab Ibnu Mas'ud, dia kata tak, bukan aku reka, tapi Nabi SAW ada bersabda bahawa kebanyakan dosa anak Adam itu daripada lidah. Dia kata yang aku boleh pergi menjerit tu pasal apa? Pasal aku teringat Nabi ni duk pesan bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 10 kali. Tak tahu berapa kali Nabi pesan. Nabi kata manusia, kebanyakan manusia binasa kerana lidah. Begitu. Wa qala Ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa lisanah satarallahu auratah wa man malaka ghadabah waqahu Allahu azabah wa man i'tazara ila Allah qubila uzruh. Dan telah berkata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tahan lidahnya daripada bercakap akan keaiban orang-orang Islam, nescaya Tuhan tutup akan aibnya di dalam dunia. Siapa boleh duk pelihara daripada duk bercakap aib orang, Allah akan pelihara dia. Orang tak akan cakap aib dia. Entah siapa tak ada aib dalam dunia ni? Kita tanya soalan yang orang kata yang patut tanya. Siapa dia dalam dunia ni tak ada aib? Siapa? Semua orang ada aib. Semua orang ada aib. Ada benda yang tak bagus lah. Cuma orang tahu tak tahu aja. Kita pergi duduk cakap aib orang. Aib kita ada ke tak ada? Kalau kita boleh bercakap aib orang, orang tak boleh cakap aib kita.
Tapi Nabi SAW kata, kalau kita boleh jaga, kita tak bercakap aib orang, Allah akan jaga kita. Orang tak akan bercakap aib kita. Itu dia. Muncul. Benda ni muncul. Dia ada give and take. Kita bagi, kita dapat. Kita boleh jaga, jangan piduk cerita aib orang sangat-sangat. Allah akan jaga orang ramai ni. Orang tak akan cakap aib kita. Allah kata macam tu. Nabi SAW bagi tahu macam tu. Dan siapa menahan dia akan marahnya serta kuasa dia atas membelanya. Nescaya dipelihara Allah akan dia daripada azab di akhirat esok. Siapa yang marah, dia boleh kalau dia nak tunjuk marah dia. Betul-betul dia marah. Kalau dia nak tumbuk pun boleh. Tapi dia tak. Dia kontrol marah dia. Allah pelihara dia daripada kena azab akhirat esok. Begitu. Dan barang siapa minta uzur kepada Allah, nescaya diterima uzurnya. Kalau kita tak boleh buat benda yang agama suruh buat banyak-banyak ni, kita tak boleh buat. Kita boleh buat kadar yang termampu. Allah terima keuzuran kita. Dengan syarat kita nak buat, tapi pada kadar kemampuan kita. Hak wajib fardu mesti kena buat lah. Mampu tak mampu mesti kena buat. Ni hak sunat banyak-banyak ni. Ikut hati nak buat. Tapi tak termampu kita kalau nak buat macam mana yang disuruh oleh agama sepenuh ni, tak boleh. Takat yang mampu kita buat, kita minta uzur dengan Tuhan. Ya Allah, aku mampu takat ni aja. Tuhan terima uzur kita. Dengan syarat kita memang nak buat. Allah tahu kita nak buat, kita mau buat, Allah tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ruya anna Mu'adz bin Jabal qala, ya Rasulullah, awsini. Qala u'budullah ka'annaka tarah. وعد نفسك في الموتى وإن شئت أنبئك بما هو أملك لك من هذا كله وأشار بيده إلى لسانه. Dan diriwayatkan orang bahwasanya seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu telah berkata, Mu'adz, ya Rasulullah, pesanlah olehmu kepada aku. Mu'adz bin Jabal jumpa Nabi, ya Rasulullah, bagilah apa-apa pesan dekat aku. Tuan-tuan, yang ni adalah tabiat sahabat. Bila jumpa Nabi, minta Nabi pesan. Bila jumpa Nabi, minta Nabi doa kebaikan. Kita benda ni kena jadi satu budaya kita. Kita jumpa budak-budak ni, budak-budak ma'had tahfiz, budak-budak hafal Quran ni, jumpa mereka, kita nanti minta kat mereka, doa kat saya. Mereka kata, apa ustaz ni, ustaz lah doa kat kami. No. Saya doa kat hampa doa kat saya. Mereka tuan-tuan, hafal Quran ni bersih. Kita minta kat mereka. Mereka budak-budak, muda, umur baru belas-belas tahun. Tapi mereka bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa mereka, minta doa untuk saya. Minta. Ni tak ada bahasa macam kita aja boleh doa. Kita ni siapa? Kadang-kadang jumpa satu orang, nampak dia ni tak ada apa. Nobody. Dalam masyarakat tak ada siapa nak peduli kat dia. Saya jumpa seorang kot belah batu sana. Orang tua dah. Janggut putih. Duduk tidur, merata dia tidur masjid, tidur surau, tidur. Cakap apa? Senang jalan bongkok macam tu. Surau masjid, surau pejabat ke, kalau orang buka apa tang mana dia nanti tidur. Malam, satu malam saja nak pergi tengok. Lepas tu abang, lepas tahu ustaz dia ni duduk tumpang tidur tang ni. Saja nak pergi tengok. Tengah malam pergi kan, saja nak pergi tengok. Buka pintu duduk semayang. Semayang. Siapa pun tak kenal dia, saya pun tak tahu nama dia. Muka bersih, cantik. Allahu Akbar. Tuhan dengan dia macam mana kita tak tahu. Tahkah orang macam ni yang siapa pun tak pernah berasa nak ambil tahu nama dia. Tahkah dia ni kalau angkat tangan minta, Tuhan bagi apakah? Dan Tuhan nanti bagi. Siapa ni orang ni? Saya dulu cakap kat kawan-kawan yang ada. Saya kata, orang tua ni bagus. Saya kata, orang tua ni bagus. Hampa tak ada RM10, ada RM5, bagi RM5 kat dia. Dia tak minta. Dia tak nak minta kat sebab dia bukan meminta-minta. Tak ada.
Dia minta satu ya, minta izin nak tidur di surau. Hantu ya, jangan halau dia. Dia tak minta duit siapa pun. Hampa tak ada RM10 bagi, tak ada bagi RM1. Bagi kat dia. Tak ada panggil dia mai ajak makan di meja. Tak belanja dia makan. Allah ni makan banyak mana? Buat baik kat dia tak rugi Dia tak tahu kita siapa. Kita buat baik kat dia. Saat lagi malam dia bangkit sembahyang, dia angkat tangan, dia minta dekat Tuhan, ya Allah, dia kata, orang hak belanja aku tadi minta murah rezeki dia. Allahu akbar. Kita ni, kita duk tumpu ustaz, tuk guru aja. Duk tumpu ni ustaz minta tolong doa saya, lugu ni. Boleh lah. Tapi ni hak jenis-jenis ni. Hak jenis-jenis personality yang tersembunyi ni. Ni, personality yang tersembunyi. Orang tak kenal dia, orang tak peduli kat dia. Tapi kita bila kita tengok dia, kita mengamati dia, kita cuba nak kenal dia. Oi, orang cantik. Anda ingat hadis saya baca dulu cerita tentang sahabat yang bernama Uwais bin Amir ni? Oh. Siapa kenal dia? Uwais bin Amir. Orang tak kenal dia. Sahabat pun tak kenal dia. Nabi aja pesan tinggal. Nabi kata di kalangan hampa ni ada. Di kalangan hampa ni akan jumpa satu orang mai daripada Yaman. Nama dia Uwais bin Amir. Dia punya ciri-ciri pengenalan dia 1, 2, 3, 4, 5 Nabi bagi. Semua sahabat dengar pesan Nabi ni duk ingat. Siapa nak jumpa Sayyidina Abu Bakar sampai wafat tak jumpa ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dengar rombongan daripada Yaman mai kerana nak bantu dia dalam perang, terus tanya, ada Uwais, ada sungguh. Terkejut. Tanya-tanya soalan yang Nabi bagi. Tips yang Nabi bagi ni exactly ada dekat Uwais bin Amir ni. Sayyidina Umar tak lepas peluang. Terus dia kata dekat Uwais ni, dia kata, Uwais, tolong doa dekat Allah supaya Allah ampun aku. Uwais bin Amir pun tak tahu apa istimewa dia, dia pun tak tahu. Bila Sayyidina Umar minta kat dia macam tu, wahai Uwais, minta doa dekat Allah, minta Allah ampun aku. Dia kata apa? Sayyidina Umar, Tuan Guru Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, orang baik, Tuan Guru, sahabat Nabi, jamin syurga dalam hadis Nabi. Tiba-tiba minta dia tolong doa dekat Allah, suruh ampun dosa Sayyidina Umar. Dia kata ni tak boleh jadi. Sayyidina Umar terpaksa terang dekat dia. Hang tahu ni siapa? Nabi bagi tahu so and so. Cerita dekat dia, oh baru tak. Umar kata tak baik, yang tu tak penting. Yang penting doa dekat Allah supaya Allah ampun aku. Dia pun dah, Umar kata tu, dia pun minta. Umar terus tanya dia, lepas ni ke mana kamu nak pergi? Dia kata, lepas ni aku akan pergi ke satu tempat lain pula. Sayyidina Umar kata, betul, aku nak tulis surat dekat gubernur di situ, minta supaya gubernur tu sambut hang. Dia kata tak payah. Dia tak perlu siapa sambut dia. Dia pergi mana pun tak payah siapa sambut dia. Siapa pun tak payah kenal dia. Maka akhirnya dia pergi tempat tu. Bila sampai di sana, dia macam biasa ya. Setahun kemudian, Sayyidina Umar jumpa pula dengan orang yang mai daripada tempat tu. Sayyidina Umar tanya kau ni, hang masa mai dulu ada tak di tempat hang satu orang yang bernama Uwais bin Amir? Dia kata ada. Tapi dia bukan orang sana. Dia mai daripada satu tempat lain. Dia mai ke situ. Sayyidina Umar kata, macam mana keadaan dia masa hang nak mai dulu? Dia kata dia miskin, duduk rumah pun sangat buruk dan sebagainya. Sayyidina Umar kata, hang tahu tak dia ni siapa? Sayyidina Umar cerita, siapa dia? Uwais bin Amir ni. Nabi sebut dia ni sebelum Nabi wafat dulu. Sedangkan Nabi tak pernah jumpa dia. Dia ni pun tak sabar-sabar nak habis musim haji, nak balik pergi cari Uwais bin Amir. Bila balik cari jumpa Uwais bin Amir. Dia kata, Uwais, tolong doa dekat Allah supaya Allah ampun aku. Uwais bin Amir kata, ni hang baru balik Mekah kan, baru buat haji. Dia kata, ya, patutnya saya minta kepada Allah supaya ampun saya. Hang baru balik daripada haji. Dia kata, dah. Hang tolong minta dekat Allah supaya Allah ampun aku. Uwais kata, ni mesti jumpa Sayyidina Umar ni. Dia kata. Dia ni kata, betul. Lah tu Azhar kata apa? Minta dekat Tuhan supaya Tuhan ampun dosa aku. Uwais pun angkat tangan minta dekat Tuhan. Cerita tentang Uwais bin Amir ni tersebar dalam masyarakat. Seluruh penduduk Kufah tu pakat mai. Seluruh penduduk Kufah tempat dia pergi tu semua pakat mai cari dia, nak minta supaya dia doa kepada mereka.
Dia tak boleh macam ni. Dia menghilangkan diri. Dan lepas tu orang tak tahu dah ke mana pi Uwais bin Amir ni. Hadis sahih yang menceritakan tentang benda ni. Ini yang dikatakan personality yang tersembunyi. Tuan, kita jumpa orang macam-macam ni, nampak, tengok dia nampak baik, bagus, ibadat kuat, nampak mulut cantik, dekati mereka ni. Minta mereka doa dekat Tuhan untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW, sembah olehmu akan Allah seolah-olah engkau nampak akan dia. Nabi SAW pesan kepada Muaz bin Jabal. Dia minta Nabi bagi pesan dekat dia ni. Nabi pesan satu. Nabi kata, u'budullah ka'annaka tarah. Maka hendaklah kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Dan hitungkan olehmu akan dirimu sendiri di dalam orang-orang yang mati. Kamu anggap kamu ni dah mati dah. Tuan-tuan, kita kalau dah mati dah ni, tak ada manusia yang paling menyesal seperti mana menyesalnya orang yang dah mati. Ada hadis yang menceritakan tentang tiap-tiap hari Allah turunkan malaikat ke bumi ni. Ada malaikat yang disuruh jaga kawasan perkuburan. Ada malaikat yang yang disuruh oleh Allah jaga di kawasan pasar, kawasan market dan sebagainya. Malaikat yang duk jaga di kawasan kubur ni duk dengar suara penghuni kubur ni. Masing-masing duk kata, ya Allah, kami sangat menyesal pasal masa kami hidup dulu, kami tak guna masa yang kamu bagi dekat kami untuk ibadat kepada kamu. Kami tak bercampur dengan jamaah yang belajar Quran di masjid. Kami tidak berzikir kepadamu. Ni penghuni kubur ni duk meratus ni, malaikat duk dengar suara-suara mereka ni semua. Penghuni kubur tu tuan-tuan, kalau boleh Allah bagi hidup 5 minit cukup. Dia bangkit mai, harta hak ada kat dia semua dia nak sedekah habis semua sekali. Kalau boleh. Penghuni kubur tu kalau Allah bagi peluang dia hidup balik sehari ni dia tak makan, dia tak minum pun tak apa. Dia akan buat ibadat mukhlisina lahuddin, kepada Allah ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Maka Nabi SAW dia kata dekat Muaz bin Jabal, kalau kamu nak jadi orang baik, wa'adda nafsaka fil mauta. Kamu anggap kamu macam orang yang dah mati. Macam mana menyesalnya orang mati, kamu anggap kamu macam orang mati, kamu buat benda-benda supaya kamu esok tak menyesal. Kata dia, dan jika engkau berkehendak, maka boleh aku khabar kepadamu dengan barang yang lebih upaya bagimu daripada ini semuanya. Nabi kata, takat tu aku habang pun berat dah kalau nak buat. Tapi kalau mau lagi, aku nak bagi tahu lagi satu. Nabi kata. Dan diisyaratkan dengan tangannya kepada lidahnya. Nabi pun tunjuk lidah dia. Yakni, tahan akan dia daripada berkata yang sia-sia dan yang berdosa. Nabi kata, aku nak tambah satu lagi. Kalau hang mampu buat, jaga lidah. Maknanya apa tuan-tuan? Susah. Yang tu susah. Cukup susah nak jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu hadis lagi dia kata, wa an Safwan ibn Salim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi aisaril ibadah wa ahwaniha 'ala al badan, as-samtu wa husnul khuluq. Dan diriwayatkan daripada Safwan bin Salim, katanya telah bersabda Nabi SAW, maukah aku khabarkan kepada kamu dengan yang lebih mudah daripada segala ibadat dan lebih senang atas badan. Nabi kata, aku nak habang dekat hampa satu ibadat yang mudah aja nak buat. Badan pun tak payah susah-susah nak buat ibadat ni. Maka jawab mereka itu, khabarkanlah kepada kami ya Rasulullah. Sabda Nabi, iaitu dia dan baik perangai. Benda ni mudah, Nabi kata. Nak bercakap susah. Nak bercakap tentu kena fikir. Saya nak main baca kitab, kena baca dulu. Tak boleh main-main duk buka, dah lah mata sakit sebelah. Bila tengok tak nampak pula, huruf apa tu, huruf apa tu. Orang dipunggil sejadah main ke depan. Dah tahu nak baca kitab, prepare lah dulu. Orang marah kita. Nak main baca kitab, nak kena duk baca dulu. Nak baca kitab, nak kena prepare dulu. Nak bercakap ni, nak kena prepare dulu. Diam tak kena prepare apa? Diam. Main lagu duduk-duduk tu macam ni. Tuan-tuan tengok saya pun tengok tuan-tuan.
Tuan-tuan tengok, saya pun tengok tak apa hal pula dia ni malam ni. Saya tak ada gaduh susah apa, tak gaduh bersedia apa, tak gaduh apa. Kira lagu main tu macam yang duduk-duduk macam tu. Tak ada susah apa. Nabi kata, satu amalan aku nak beritahu dekat hampa, senang aja, nak buat cukup senang. Tak gaduh buat apa, diam aja. Tapi susah nak buat. Nabi kata, kalau boleh buat hak ni, hampa bagus. Nabi kata. Macam tu. Maka jawab mereka itu, khabarkanlah. Nabi kata, iaitu diam dan baik perangai. Perangai jaga bagi baik. Tak usah duk buat kelaku pelik-pelik, bagi apa semua tak usah buat, lagu biasa aja. Boleh buat yang tu, Nabi kata, yang tu lah yang paling baik untuk kamu. Wa qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa percaya dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah berkata akan perkataan yang baik, ataupun hendaklah ia diam sahaja. Diam. Nabi kata kalau betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, cakap baik-baik ataupun diam. Kalau nak bercakap, pastikan baik-baik. Benda hak bawa pengajaran dekat orang, kalau bawa cerita pun cerita yang orang boleh ambil iktibar. Buat benda yang baik-baik, kalau tak boleh, duduk diam saja. Wa 'anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, jaa'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dulluni 'ala 'amalin yudkhilunil jannah. Qala, at'imil jaa'i' wasqid dham'an wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa illam tuti' fa illam tuti' fakuffa lisanak illa min khair. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kata dia, telah datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata orang badui itu, ya Rasulullah, tunjuklah kepada hamba amalan yang boleh memasukkan hamba akan syurga. Itu dia. Mai satu Arab badui jumpa Nabi, dia ni teringin sangat, tak boleh tahan dah. Dengar Nabi duk cerita pasal syurga, baik syurga, nikmat yang ada dalam syurga, keadaan dalam syurga. Dia duk dengar cerita pasal syurga ni, dia tak boleh tahan. Dia pergi jumpa Nabi, dia terus kata, ya Rasulullah, ada apa satu amalan yang aku boleh buat supaya aku boleh masuk syurga yang kamu duk cerita baik sangat tadi ni? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, bagi makan olehmu orang lapar. Nabi kata, kalau kamu teringin nak masuk syurga, bagi makan orang lapar. Tuan-tuan, buat kenuri panggil orang lapar. Kita hari ni dah, kita kenuri panggil orang kenyang. Pasal envelope dia baik sikit. Okay? Kadang-kadang hak lapar ni duduk dekat rumah kita aja, terlupa panggil, terlupa. Satu, pasal duk ingat kata Allah dekat rumah, kita panggil orang jauh dulu. Satu. Yang kedua, duk ingat kalau panggil dia ni pun tak boleh mudah. Ada, tuan-tuan. Ada. Kad pun tak sama, kad. Ada kad. Bunga wangi lagi. Buka pun semerbak bau dah. Ada orang dapat retes sekolostal aja. Kategori kad itu pun sudah menggambarkan betapa tak cantiknya kenuri hari ini. Nampak tak? Kan, dan kita sendiri pun, kita nampak dalam kereta dia ada kad wangi ada. Satu macam yang buat keluar kad petih pendua. Kat kita kan, kita pun tak apa. Kan? Rasa juga ada di hati. Buat satu kad sudah lah. Kan? Buat dua kad. Hak elok kepada orang yang tertentu. Hak ni kepada orang yang tertentu dia ada. Tak bagus macam tu. Kan, tak bagus macam tu. Pilih-pilih, tak bagus macam tu. Kan? Apa salahnya? Panggil ada keliling rumah kita saja. Cukup. Tak payah terapa sangat panggil seorang ni. Bila cabut-cabut macam tu, tak apa cantik. Begitu.
Islam kata apa? Dalam soal nak jamu makan ni dia kata at'imil ja'i'. Bagi makan pada orang lapang. Orang lapang ni maksud dia apa? Orang miskin. Orang miskin. Orang miskin. Orang miskin ni dia lapang. Dia makan pun catu. Saya cerita lama lah. Dulu masa saya duduk kerja sebelah Seberang Perai Selatan dulu ni kan. Sana ada satu kawasan PPRT. Projek rakyat termiskin ni. PPRT ni. Susah tuan-tuan. Memang susah sungguh. Kita masa tu pula muda lagi. Baru keluar universiti. Pergi kerja. Dia semangat tu. Semangat lain sikit. Pergi cari ni. Pergi buat kawan. Pergi buat baik dengan anak-anak murid sekolah ni. Pergi cari. Tengok siapa nampak dia main sekolah. Nampak pakaian dia. Kita tahu dia orang susah. Tengok kasut dia, tengok kita tahu dia orang susah. Lebih-lebih lagi kita nampak dia susah tapi dia rajin belajar. Lebih lagi kita nak tahu keluarga dia macam mana. Bila pergi tengok memang duduk kawasan PPRT ni, program apa ni rakyat termiskin ni. Pergi tengok rumah pun Pak Sagi tu aja dulu punya PPRT. Rumah Pak Sagi aja. Tang tu lah tidur, tang tu lah makan minum, tang tu lah apa pun semua, tang tu lah Pak Sagi tu lah. Mak, ayah, abang, adik semua tidur dalam petak Pak Sagi tu aja. Hak mana rajin sikit pergi cari buluh kuning, buat pelantang sikit. Belah ke dapur tu, buat lantai pelupur buluh ni. Buat pelantang sikit, buat basuh pinggan apa ni lepas pada makan. Masak dapur. Kalau ada dapur minyak tu dah cukup bagus dah. Kita pergi tengok macam tu kan. Kena pula Tuhan pun dia nak tunjuk. Sampai-sampai hari tu Allahu Akbar. Makan apa? Anak dia ada 5 orang, 6 orang ni duduk keliling tu. Mak dia buh nasi seorang sepinggan, telur goreng. Anak ada 5-6 orang, goreng 3 biji je. Potong jorai tu. Potong jorai tu cukup seorang satu je. Makan la ilaha illallah. Sedap. Nampak mereka makan tu sedap. Saya tanya budak ni. Tanya dia. Biasanya makan kangkung tu depa sana belah selatan tu dia banyak parit macam tu. Kangkung dengan toyo, dengan kicap. Kicap ni pun beli sebotol, campur ayam masak. Nak pergi lambat habis. Cerita orang susah, tuan-tuan. Campur ayam masak, nak pergi lambat habis. Nak ambil color dengan rasa masin aja. Macam yang tuang atas nasi itu, gue. Pepak dengan kangkung tu lah makan. Seminggu 2 kali buat telur goreng. Telur goreng tu hidangan paling istimewa yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak semua. Macam ni tuan-tuan, kalau kita pergi belanja makan, dia tak kata apa dah, air mata yang keluar. Air mata yang keluar. Dia tak boleh nak cakap dah kat kita ni, air mata keluar. Ini orang macam ni tuan-tuan, ada. Saya jumpa satu kawan baru ni. Dan dia lah senang lah. Hidup senang, lenang, kaya-kaya dah ni. Mak dia duduk dengan dia. Kak dia ada kak aja 3 orang, kemudian adik lelaki-lelaki seorang. Kak 3 dengan adik seorang, kira semua pun kira susah sebenarnya duk kerja dengan dia. Dia ni senang sikit. Dia duk pergi kerja kat depan ni. Sampai kak dia tu dia ambil duk satu rumah dengan dia belah kak dia. Sampai dia dah jadi senang dia beli rumah, dia nak suruh kak dia pergi duduk rumah Hasim. Kak tak mau pergi, kak tak mau pisah dengan dia. Dia beli rumah bagi kak dia duduk, dia bagi belanja tiap-tiap bulan. Tak mau keluar pada rumah tu, tak mau pisah dengan dia. Sayang kat adik ni, pasal adik ni duk jaga semua. Mak dia apa semua duk ada. Sembang dengan dia, sembang duk cerita pasal kejayaan dia apa semua, baru dia cerita. Dia kata, Ustaz, saya nak dapat tenang macam ni Ustaz. Saya susah Ustaz, dia kata. Saya sangat susah. Dia kata. Satu benda yang saya tak boleh lupa. Sampai hari ni dah saya ingat sampai mati saya tak lupa. Ayah memang jenis tak guna. Tinggal mak, tinggal keluarga apa semua. Hidup melingkup apa semua ni ayah ni. Jadi mak ni lah. Dia kerja kontrak. Dia kata nak bela anak-anak ni sampai sakit. Dan dia pun mengaji tak habis, berhenti. Pakai tidur kerja merata tempat macam manakah kegigihan dia. Berkat dia jaga mak dia, Allah bagi keluasan rezeki dekat dia. Dia kata satu benda yang saya tak boleh lupa. Sampai hari ni dah saya ingat sampai mati saya tak boleh lupa. Dia kata beberapa kali lah. Dia kata banyak kali sangat lah. Mak masak nasi. Dia kata lepas tu pakai beli toyo aja, juweh dalam periuk nasi tu. Gue. Kami ni dia kata 5 beradik duk keliling periuk pakai dusua.
Saya tak boleh lupa. Kita tuan-tuan bila dengar cerita macam ni, kadang-kadang kata karut. Betul kan? Miskin namanya macam tu. Betul tuan-tuan. Ada orang yang pernah melalui miskin yang macam tu. Kita nak cerita orang miskin dalam ni zaman lah ni 2003 ni, tahun 2003 ni, ada lagi orang miskin. Tuan-tuan pergi Indonesia pun jumpa dah. Bukan gaduh pergi sampai India no. Pergi Indonesia pun jumpa dah. Tak ada rumah, tak ada rumah. Rumah dia bawah titi tu. Bahkan ada di kalangan mereka ni sampai nak dapat bawah titi pun tak dapat. Pakai tidur di koridor saja. Rumah dia kain selimut. Bawah kain selimut tu laki bini tu ada, bawah kain selimut tu 4 orang anak tu ada. Tunggu bagi malam, tunggu bagi kedai tutup aja. Kedai tutup aja, depan kedai tu rumah dia. Hampak selimut gebang besar tu, dalam tu lah mak, ngayah, nganak 3-4 orang duduk dalam kain selimut tu. Itulah rumah dia. Lambat nak cerah esok kena bangkit awal sebelum tuan kedai bangkit. Kalau tuan kedai bangkit dulu, dia kena pukul. Tuan-tuan, orang yang pernah pergi negeri luar, yang tengok keadaan ni, dia syukur ni tak tahu nak abang ni, apa yang dia dapat di sini. Dia syukur tak tahu nak abang ni, apa yang dia dapat lah ni, dia syukur kepada Allah, tak tahu nak abang lah Allah bagi macam ni kat dia. Pergi tengok macam mana, tahun 2003, ada orang yang hidup macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Islam suruh kita tengok orang-orang macam ni. Senang-senang, tolong-tolonglah. Takat yang termampu, takat yang boleh tolong-tolong. Tak payah abang ke orang kalau kita tolong orang. Mungkin orang kata dia ni senang seorang, orang tak tahu. Allah tahu kita tolong siapa. Allah tahu. Cukup dengan Allah tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Al-Bara' bin Azib cerita benda ni, dia kata tanya Nabi SAW, satu badui tanya Nabi SAW, apakah amalan yang dia boleh buat untuk nak membolehkan dia masuk syurga? Nabi SAW jawab, at'imil ja'i', bagi makan orang-orang yang lapang, orang-orang yang tak ada benda nak makan. Kamu bagi makan pada orang yang macam ni. Dan bagi minum kepada orang yang dahaga. Tuan-tuan, nak minum, Tuhan dia tahan dia ayam bagi tak ada macam mana. Pentingnya minuman ni, sampai watak berita hari-hari cerita Malaysia jual ayam kat Singapura, Singapura jual ayam kat Malaysia. Taklah tengok. Malaysia jual murah, dia jual balik mahal. Duk nak semak balik lah apalah harga ayam apa ni tahun 62 sesuai tak pakai tahun 2002, 2003. Ayam tuan-tuan. Ni ayam yang kata sumber kehidupan manusia ni. Tuan boleh bayangkan kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tahan setitik ayam tak turun di muka bumi ni, apa jadi kat kita? Kita bangkit tidur pagi, bangkit tidur pagi, buka-buka pencok tak ada ayam, pasal macam mana? Ni nak pergi kerja ni pagi ni. Nuh tengah jalan, nuh cari makan mai korek apa ke, pecah pipi ayam tang mana ke, rumah kita buka-buka pencok, bunyi khok, kata tak ada ayam keluar, pasal macam mana? Ayam tu, yang kata ayam tu. Tangki kecil, rumah tangki kecil. 2 orang mandi habis dah yang tangki tu. Nu anak berceretek nak mandi nak pergi sekolah macam mana? Pentingnya ayam tu. Buka tak ada ayam tu. Allahu Akbar. Sudahlah kata kalang kabut. Ayam ni Allah yang mengetahui betapa bernilainya ayam ni. Orang dahaga tak ada ayam. Kalau dia dapat setitik ayam pun bagi dia lebih berharga daripada duit RM1,000. Setitik ayam dia dapat. Kita hari ni tuan-tuan punya megah kan. Bangkit pagi nak gosok gigi, buka pancong. Oh, ni dah gosok gigi ayam tu buka. Oh, duduk buang tu. Oh, bukan ada apa pun. Oh, tutup dulu apa salah. Tutup dulu gosok gigi. Sekali lagi nak kumuk, buka lah. Dah. Oh, duduk tengok. Mewah Tuhan bagi kat kita mewah. Titik ayam bagi kita tak ada nilai. Satu tangki ayam baru bagi kita ada nilai. Nampak tuan-tuan? Betapa kita tak menilai anugerah Tuhan dekat kita. Sahabat saya kena denggi baru ni. 10 hari dia ada di pantai Mutiara. 10 hari.
Mati berapa orang Penang ni kerana denggi ni, mati berapa orang di Penang ni. Dia salah seorang kena denggi. Tak takut ke tuan-tuan? Doktor duk abang kata pagi tadi mati seorang. Dia baru mencek, baru confirm kata denggi. Doktor abang pagi tadi mati seorang, Allah leceh. Bila dia sembang, dia kata apa? Dia kata, yang ni saya Ustaz, saya teringat balik cerita. Dia kata Namrud mati dengan nyamuk dia lah. Bagus juga dia teringat yang tu. Teringat no, kita kalau tidak, dia kata duk mengaji, duk dengar ustaz duk terang kata Namrud ni Allah hantar nyamuk sekong aja mati. Kita duk ingat mana nyamuk ni dia masuk lubang telinga pergi injek otak pun. Kata kita duk fikir macam-macam. Oh, dia kata nyamuk Aedes punya pukulan berapa orang mati, bukan Namrud seorang. Habis anak cucu Namrud, orang yang tak ada kena-mengena dengan Namrud habis semua. Namrud tu tak apa habislah. Ni anak cucu dia, bukan semua anak cucu Namrud jahat. Mati sekali kerana nyamuk. Baru kita dapat mesej tu, baru kita dapat rupa-rupanya nyamuk tu boleh menyebabkan ribu orang mati. Nyamuk saja, bukan cerita denggi. Ni dengan malaria, dengan apa semua ni nyamuk punya cerita. Kalau dulu di belah seberang perai sana tu kawasan Pasir Gebu. Tu dia kaki seorang-seorang. Untuk pasal apa? Nyamuk tiruk. Sekok nyamuk. Macam mana bala bencana boleh main kepada masyarakat manusia. Setitik ayam. Macam mana nikmat kepada sesetengah manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bagi minum pada orang dahaga Allah. Tuan-tuan boleh bayangkan berapa banyak pahala yang Allah akan bagi kepada engineer yang bertanggungjawab membina empangan. Dia bertanggungjawab design buat empangan ni. Yang empangan itu boleh empang ayam untuk diguna oleh satu negeri punya penduduk. Kalau satu orang turun pergi dalam nu cedok ayak naik bagi anjing sekok minum ayak tu pun, dia boleh dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat keampunan Allah dan dapat syurga. Tuan-tuan boleh bayang tak satu anak kita jadi engineer, dia terlibat di dalam membina empangan. Yang empangan itu boleh supply ayam kepada penduduk satu negeri. Kalau dia buat tu kerana Allah, pahala yang Allah bagi dekat dia tak tahu nak buang banyak mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan suruh olehmu dengan berbuat baik. Sentiasa bercakap suruh orang buat baik. Jangan sekali-kali kita ni jadi batu api duk suruh orang jadi rosak. Kita ni jadi ejen yang membawa kebaikan dalam masyarakat. Kalau nampak orang nak bermusuh, nasihat suruh baik. Kalau nampak orang nak bergaduh, kita damaikan. Kita ni disuruh oleh Islam bercakap benda baik. Benda yang nak boleh orang bagi jadi elok. Bukan kita jadi batu api merosak masyarakat. Begitu. Dan tegah olehmu daripada mengerjakan yang jahat. Jangan duk buat benda-benda dosa, benda-benda jahat. Jangan duk buat. Maka jika tiada kuasa engkau daripada segala yang tersebut itu, maka tegah olehmu akan lidahmu daripada berkata-kata, melainkan berkata-kata yang baik-baik. Kalau tak boleh nak buat, bagi makan orang lapar pun tak boleh, bagi minum orang dahaga pun tak boleh, semua tak boleh nak buat. Kalau tak boleh buat apa, duk diam sudah. Nabi kata, cukup bagi kamu. Jangan kamu sedekah tak ada, apa ibadat apa pun tak ada, mulut pula jahat, hidup rosak masyarakat. Kamu tanggung akibat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi kasratil kalam. Itu bab yang datang pada membicarakan banyak cakap. Raya Haji. Soalan, akhbar utusan Malaysia hari ini dalam ruangan agama ada menyebutkan bahawa tidak perlu ambil wudu untuk solat selepas mandi wajib atau mandi biasa. Harap dapat penjelasan ustaz. Selepas mandi wajib betul lah. Selepas mandi wajib itu pun dengan syarat. Dengan syarat semasa mandi wajib kita tak buat benda yang membatalkan wudu. Itu syarat. Kan? Dalam duk mandi wajib tu kita tak buat benda yang membatalkan wudu. Kita tak sentuh benda-benda yang dilarang sentuh dan sebagainya. Jadi kita pelihara benda-benda yang membatalkan wudu. Jadi mandi wajib itu menyebabkan hadas kecil dan hadas besar terangkat. Lepas mandi wajib kita boleh terus sembahyang tanpa perlu berwudu. Yang tu okey.
Tapi dia kata di sini ataupun mandi biasa. Mandi biasa tak ada lah. Mandi biasa, lepas tu kalau nak sembahyang kena berwuduk lah. Mesti berwuduk, wajib berwuduk. Kecuali kalau sekiranya sebelum mandi tadi ambil ayat sembahyang dulu. Lepas ambil ayat sembahyang dia mandi. Mandi tu mandi biasa. Dan semasa mandi dia tak buat benda yang membatalkan wuduk. Jadi lepas mandi biasa dia boleh lah terus sembahyang. Pasal dia dah ambil ayat sembahyang awal tadi. Bukan kerana mandi, tapi kerana ayat sembahyang yang dia ambil awal tadi. Tapi dalam kes mandi wajib, kalau sekiranya dia tak mulakan mandi wajib dengan berwuduk, dia terus mandi aja. Tapi oleh kerana mandi tu mandi wajib, maka hadas kecil dan hadas besar terangkat sekali. Maka dia boleh terus sembahyang lepas tu dengan syarat masa mandi dia tak buat benda yang membatalkan wuduk. Gitu. Saya ingat ada sama ada surah abang tu salah tulis ataupun kita tersalah faham. Surah abang tu. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.